Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi dipertemukan pada malam ini, hari Jumaat malam Sabtu. Baik. Jadi seperti mana yang telah saya maklum semalam, semalam kita telah pun habis ataupun khatam berkaitan dengan pelajaran sirah. Jadi malam ni kita masuk pula pada pelajaran ulum syariah. Masih lagi menggunakan buku ni, nota ni lah. Masih lagi menggunakan buku nota ni. Jadi kita akan mula tuition pelajaran ulum syariah, iaitulah pelajaran akidah dan juga ibadah. Maknanya keras apa tu? Tak dengar suara tak dengar tak? Suara saya dengar tak? Testing. Suara saya dengar tak? Dengar. Baik. Suara dengar lah. Mungkin handset kamu kot yang suara saya dengar lah. Orang lain dengar. Okey, tak apa. Jadi untuk akidah kita buka muka surat 2 lah. Muka surat 2. Pelajaran akidah kita buka muka surat 2, buku ni lah. Muka surat 2. Baik. Baik, tengoklah pelajaran yang pertama muka surat 2, iaitu pelajaran akidah dulu. Baik, tajuk dia adalah beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Baik, erti kitab. Erti kitab. Waalaikumsalam. Yang bagi salam tu saya jawab lah. Waalaikumsalam. Erti kitab. Yang kata kitab tu pada kitab. Kitab ini adalah kalam Allah yang mengandungi panduan untuk manusia, diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Itulah kitab. Kitab tu apa? Kitab tu adalah kalam Allah. Kalam Allah, perkataan Allah yang mengandungi panduan untuk manusia. Jadi kalam-kalam tu Quran tu lah. Jadi Quran tu yang dikatakan kalam. Quran tu ataupun kalam adalah panduan untuk manusia. Yang mana kitab itu ataupun Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Itulah dikatakan Quran. Baik, kemudian keterangannya, kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Itulah kitab. Kitab ni adalah wahyu daripada Allah yang disampaikan kepada para Rasul, para Nabi untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sebab tu Nabi kata, aku tinggalkan kepadamu wahai umatku 2 perkara. Yang pertama kitab Allah, iaitu Al-Quran. Yang kedua sunnatullah, iaitu sunnah Rasulullah. Barang siapa yang berpegang, selama mana berpegang dengan kedua-duanya,
dia tidak akan sesat. Maknanya kalau kita pegang dengan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga hadis Nabi, maka kita tidak akan sesat, insya-Allah. Baik, ada yang baru tanya muka surat berapa nah? Muka surat 2 nah. Saya mohon maaf, semalam saya kata muka surat 25 kan. Jadi kita tukar muka surat 2, muka surat 2. Muka surat 2 nah, bahagian akidah tu. Muka surat 2 bahagian akidah. Tajuk dia beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Baik, kemudian dalil. Dalil yang menunjukkan kata kitab tu. Kitab tu daripada Allah. Baik, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Artinya, dan Allah menurunkan bersama mereka, yakni Nabi, kitab yang benar. Tu dalil kata kitab ataupun kitab tu daripada Allah. Kitab tu diturunkan daripada Allah. Baik. Kemudian hukum beriman kepada kitab. Apakah hukum beriman dengan kitab ni? Yang ni pun kena jagalah, takut ada soalan. Soalan besar. Apakah hukum beriman dengan kitab? Tu. Yang ni soalan kita buat sendirilah kan. Baik. Jika ada soalan tanya macam tu, jawab dia wajib. Wajib beriman dengan kitab. Tu jawapan dia. Wajib. Baik, keterangan beriman dengan kitab Allah adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Orang yang mengaku diri dia beriman, yang percaya kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat dan sampai yang 6 tu lah. Maknanya dia wajib beriman dengan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Kitab ni banyak lah, tapi yang diturunkan kepada Nabi kita Al-Quran. Al-Quran tu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Baik. Kemudian nama kitab. Nama kitab. Jadi kitab ni banyak lah. Yang wajib kita tahu, yang wajib kita belajar adalah 4. 4 saja. Sebenarnya banyak lah. Banyak. Setengah ulama kata 104 buah. 104 buah yang turun asal daripada langit ni. 104 buah. Tapi yang wajib kita mengaji hingga tahu dan kita kena i'tiqad adalah 4. Yang ni wajib. Maknanya barang siapa tak tahu, maka dia berdosa lah. Sebab yang ni fardu ain. Yang 100 lebih tu, yang tu kita serah pada Allah lah. Jumlah bilangan yang sebenar. Baik, muka surat 2. Muka surat 2 lah buku ni. Muka surat 2 bahagian akidah dulu. Akidah. Jadi kita akan bincang ulum syariah. Pelajaran ulum syariah iaitulah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Kita ambil akidah dulu. Sekejap lagi kita sambung pula dengan ibadah. Baik, kemudian nama-nama kitab. Nama kitab dan Nabi yang menerima. Nama kitab tu dan nama Nabi yang menerima. Yang pertama Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur ni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud AS. Yang tu kena tahu lah. Ni fardu ain. Baik. Fardu ain ni. Bukan semata-mata kita nak ambil periksa ni. Kalau ada soalan tanya, ataupun dia buat apa? Dia buat macam silang kata ke. Dia buat atas kitab Zabur. Belah ni dia buat nama Nabi. Jadi kita kena padankan. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud AS. Kitab Taurat pula kepada Nabi Musa AS. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kena tahu. Yang tu kita kena tahu lah. Bukan yang pertama takut soalan tanya kan. Tu yang kedua, ia adalah fardu ain. Fardu ain maknanya wajib ke atas tiap-tiap orang yang beriman mengetahuinya. Belajarlah. Belajar sampai tahu. Kemudian info, sedikit maklumat, info diturunkan kepada Nabi dan Rasul
kitab diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril, mengandungi panduan lengkap hidup manusia. Jadi kitab tu diturunkan oleh Allah melalui perantaraan Jibril lah, bukan turun sekaligus kepada Nabi dan Rasul, tak. Malaikat buat turun sikit. Contohnya Al-Quran, asalnya Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu terletak di langit dunia. Kemudian daripada langit dunia tu, malaikat Jibril buat turun sikit kepada Rasul kita. Itu Al-Quran lah. Kitab lain pun sama juga. Diturunkan secara sedikit demi sedikit, beransur-ansur. Bukan turun tu sekaligus. Tu. Baik, kemudian tengok muka surat 3. Baik. Muka surat 3 pula. Buku ni lah, buku ni. Siapa ada buku ni, buka muka surat 3. Baik. Perincian tentang kitab. Ni perincian maknanya penjelasan. Perincian. Dia nak bagi tahu secara terperinci. Bahasa kita panggil apa? Detail. Secara halusi. Secara terperinci. Berkaitan dengan kitab ni. Baik, umat Islam wajib tahu dan beriman. Bukan kata tahu saja. Setakat tahu, orang kafir pun tahu. Baik. Ya, guna buku nota padat. Muka surat 3. Guna buku nota padat. Muka surat 3. Jadi, umat Islam wajib tahu dan beriman dengan 4 buah kitab. Maknanya, hak wajib atas kita tu tahu dan beriman 4 buah saja lah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang tu wajib. Maknanya siapa tak tahu berdosa. Siapa tak tahu berdosa. Sebenarnya kitab tu bukan 4 tu saja lah. Banyak. Kata setengah ulama 104 buah yang turun daripada langit. Tu banyak. Tapi yang wajib atas kita, orang beriman, kena tahu atas jalan belajar lah. Dia kalau tak belajar, dia nak tahu ke mana? Dia kena belajar. Tahu dan wajib beriman. Bukan sekadar tahu saja. Kena beriman. Wajib. Maknanya kalau tahu saja tak beriman, dosa juga. Dia kena tahu atas jalan belajar dan beriman. Dengan 4 buah kitab tadilah. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Yang tu wajib. Kena tahu. Kemudian dia kata berikut merupakan perincian berkenaan kitab-kitab samawi tersebut. Jadi kitab tu dipanggil dengan kitab samawi. Kitab yang diturunkan daripada langit. Baik, yang pertama nama kitab tu adalah Zabur. Kitab Zabur. Rasanya kita dah dengar banyak kali dah kan? Zabur. Baik, kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Syriani. Saya pun tak tahulah bahasa Syriani ni macam mana kan. Tak pernah dengar. Tapi kitab Zabur tu diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Syriani. Kemudian isi kandungannya. Apakah isi kandungan kitab Zabur? Isi kandungannya adalah petua lah. Doa, zikir dan nasihat. Itu yang terkandung dalam kitab Zabur. Ini hak asal lah. Kitab Zabur hak asal. Bukan hak sekarang ni. Sekarang ni dah tak boleh pakai dah. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil yang sekarang ni dah tak boleh pakai dah. Sebab telah diseleweng. Telah ditokok tambah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Orang-orang yang nak menyesatkan. Jadi yang sekarang ni hak boleh pakai adalah Al-Quran sahaja. Sebab Al-Quran Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga daripada zaman Nabi sampai kiamat. Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Tapi kitab lain telah diseleweng oleh puak-puak yang nak menyesatkan orang. Menokok tambahkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua kitab Taurat. Taurat yang ni pun kita duk dengar selalu dah. Cuma kita nak ulang balik. Ulang. Sebab ilmu ni dia kena ulang. Ulang. Kalau sekali mengaji, dia tak ingat. Dia kena ulang pula. Sebab tu orang panggil ulang kaji.
Benda tu kita mengaji dah, cuma nak ulang, nak bagi ingat. Seperti mana para hafiz Quran tu lah. Mereka hafal Quran, tapi kena ulang. Sebab kalau mereka hafal sekali, mereka tak ulang, mereka akan lupa. Tu. Baik, jadi yang kedua adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kitab Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Baik, kalau tak silap saya lah, Taurat ni diturunkan dalam bahasa Qibti. Bukan Ibrani lah. Sebab kalau kita tengok dalam buku ni, dia ada dua lah, sama. Kitab Injil pun bahasa Ibrani, kitab Taurat pun bahasa Ibrani juga. Rasanya kitab Taurat tu dalam bahasa Qibti lah, Qibti. Bukan Ibrani. Ibrani tu kitab Injil. Tu kenapa betul lah. Kalau tak silap saya macam tu lah. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa AS. Diturunkan dalam bahasa Qibti. Ejaan dia Qaf, Ba, Ta, Ya. Qibti. Jadi Qibti ni bahasa siapa ni? Bahasa kaum Fir'aun. Tu. Qibti ni adalah bahasa kaum Fir'aun. Rakyat Fir'aun. Qibti. Bahasa orang yang kulit hitam. Baik. Jadi kenapa betul lah tu? Bukan Ibrani lah. Taurat tu dalam bahasa Qibti. Yang bawah tu betul lah. Injil tu betul, bahasa Ibrani. Kemudian pula isi kandungan kitab Taurat adalah berkaitan dengan syariat. Syariat ataupun peraturan ibadah dan akidah. Kemudian dalam kitab Taurat juga ada diceritakan sejarah Nabi, sejarah Bani, sejarah Bani Israel. Dan dalam kitab Taurat juga ada menyebut tentang Nabi Muhammad merupakan rasul yang terakhir. Maknanya Nabi Muhammad ni bukan dalam Quran saja cerita. Dalam kitab Taurat pun ada cerita berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ni kitab Taurat hak asal lah, bukan hak terkini lah. Yang terkini dah tak boleh pakai lah, kerana telah diseleweng oleh puak-puak yang nak menyesatkan orang. Baik, kemudian yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni ada sekarang ni. Nabi Isa tak mati lagi. Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Dan Nabi Isa akan turun pada akhir zaman nanti. Untuk melawan dengan Dajjal. Baik, jangan tanya saya lah, Nabi Isa duduk tak mana. Jangan saya tanya saya. Yang kita tahu Nabi Isa diangkat ke langit. Dia tak mati lagi . Tak mati lagi. Tak wafat lagi. Baik, muka surat berapa? Baru tanya lah. Muka surat 3 lah. Muka surat 3 berkaitan dengan muka surat 3 pelajaran akidah. Muka surat 3 pelajaran akidah. Baik. Kemudian kitab Injil ini diturunkan dalam bahasa Ibrani. Ibrani ni saya tak tahu juga bahasa apa. Tapi dia bahasa Ibrani. Kalau Taurat tadi bahasa Qibti, bukan Ibrani lah. Kenapa betul tu? Sebab di situ dia ada dua lah. Taurat pun Ibrani juga, Injil pun Ibrani. Yang betul dah Injil lah, Ibrani tu bahasa kitab Injil. Kalau Taurat bahasa dah Qibti. Tu kenapa betul lah. Kemudian isi kandungan kitab Injil adalah yang pertama kisah, cerita penciptaan bumi dan manusia. Jadi ada cerita dalam kitab Injil. Kemudian yang kedua, isi kandungan kitab Injil adalah syariat, cerita berkaitan syariat. Itulah peraturan beribadah. Peraturan beribadah. Dan perkara-perkara akidah. Perkara-perkara yang berkait rapat dengan akidah kita, dengan Allah Ta'ala. Dan seterusnya menyebut Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Jadi cerita Nabi Muhammad ni tentang Rasul yang terakhir ini bukan dalam kitab Quran saja. Bukan dalam Quran saja, dalam kitab Taurat pun ada cerita. Dalam kitab Injil pun ada cerita. Itulah Nabi Muhammad kita. Dalam kitab Taurat pun ada cerita. Dan yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang kita duk baca tu lah, kita duk guna tu lah.
kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Al-Quran ni dalam bahasa Arab lah. Bukan dalam bahasa Melayu. Sebab tu Quran kalau tulis dalam bahasa Melayu, hukum dia haram. Hukum dia haram. Quran tidak boleh ditulis dalam bahasa Rumi. Dalam bahasa Melayu tak boleh. Sebab apa? Al-Quran ni bahasa Arab. Baik. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang pertama mengandungi 114 surah dan 30 juzuk. 30 juzuk. Kemudian isi kandungannya lagi berkaitan dengan akidah dan syariah, undang-undang, peraturan ibadah. Ibadah muamalah. Ibadah ni itulah sembahyang, puasa, haji, zakat. Banyak macam-macam lagi lah ibadah ni. Kemudian muamalat. Muamalat ni berkaitan manusia, sesama manusia lah. Hubungan di antara manusia dengan manusia. Seperti jual beli, pajak gadai, hutang, piutang, banyak lagi lah berkaitan dengan manusia, muamalat ni. Maknanya sesama manusia. Hukum berkaitan jual beli, dia ada hukum dia. Baik, kemudian munakahat. Syariat yang terkandung dalam Al-Quran berkaitan munakahat. Munakahat ni bab apa? Nikah, kahwin, cerai, tolak, rojak, fasakh dan sebagainya lah, berkaitan dengan kahwin lah. Tu bab hukum munakahat. Dan yang terakhir yang terkandung dalam Quran, jenayat. Jenayat ni apa dah? Qisas, hudud, ta'zir, hukum mencuri, hukum baik, hukum menuduh orang berzina dan sebagainya lah. Yang tu berkaitan dengan hukum jenayat. Jadi dalam Quran dia ada 4 lah. Ibadat, muamalat, munakahat dan jenayat. Tu. Dan dalam Al-Quran lagi terkandung kisah-kisah bangsa yang terdahulu. Cerita tentang umat-umat Nabi dahulu. Nabi Adam, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang dululah sebelum Nabi Muhammad. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, etika dan akhlak yang terpuji juga ada diceritakan dalam Al-Quran. Baik, habis. Okey, jadi rasanya untuk bahagian akidah kita berhenti setakat dulu. Muka surat 3, insya-Allah kita sambung baliklah bawah tu nanti. Baik, kemudian kita tengok pula bahagian ibadah muka surat 50. Kita tengok pula bahagian ibadah muka surat 50. Okey, buka muka surat 50 pula. Kita tengok bahagian ibadah pula. Baik. Pelajaran kedua. Okey, pakat buka muka surat 50. Bahagian ibadah pula. Tadi akidah. Jadi ulum syariah ni dia dua. Satu akidah, satu ibadah. Jadi dua sekali lah. Dipanggil ulum syariah. Baik, yang muka surat 50 dah, muka surat 50. Pelajaran kedua iaitulah berkaitan solat fardu. Solat fardu ataupun sembahyang 5 waktu tu lah. Sembahyang 5 waktu, solat fardu. Baik, solat bererti pada bahasa adalah doa. Jadi sembahyang tu, solat tu habis pukul 9.15. Habis pukul 9.15. Untuk hari Jumaat kita start pukul 8.15, habis pukul 9.15. Sejam sahaja. Hari Khamis 9.15 sampai 10.15. 1 jam sahaja. Baik. Solat fardu. Apakah erti solat? Solat ataupun sembahyang dari segi lorah ataupun bahasa dipanggil doa. Doa. Tu. Kemudian solat dari segi istilah pula perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itulah dipanggil solat. Solat tu adalah beberapa perkataan. Apa dia perkataan? Maknanya yang mesti disebut, dibaca. Apa dia? Fatihah, suratul Fatihah. Kena baca tak? Surah Fatihah kena baca. Lagi apa ni? Tasyahud. Tasyahud yang wajib lah.
Tasyahud akhir. Kena baca kan? Kena baca. Tu selawat dalam tasyahud tu semua, maknanya yang perkataan yang mesti disebut. Contohnya Fatihah kena baca. Kalau tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tasyahud akhir kena baca. Selawat dalam tasyahud tu kena baca. Kena sebut, kena bacalah. Kalau tak baca tak sah sembahyang. Tu dimaksudkan perkataan. Kemudian dan perbuatan. Yang kata sembahyang tu perbuatan. Apa dia perbuatan? Berdiri betul kan? Nak sembahyang kena berdiri betul tak? Tu wajib bagi orang yang sihat lah. Berdiri betul. Lepas tu apa dia? Rukuk, iktidal, sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua. Tu semua tu dipanggil perbuatan. Jadi yang kita sembahyang ni, dia ada perkataan dan dia ada perbuatan. Perkataan itu dipanggil rukun qauli. Antaranya baca suratul Fatihah. Kemudian perbuatan pula berdiri tegak, rukuk, iktidal, sujud. Semua itu dipanggil rukun yang bangsa fi'li, rukun yang bangsa perbuatan. Tu. Yang dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi kita sembahyang ni mula dia di mana? Mula dia pada takbiratul ihram tu. Allahu akbar. Mula dia di situ. Maknanya apabila kita angkat takbir, kita takbir Allahu akbar, maka bermulalah sembahyang. Bermulalah sembahyang, maka tidak boleh lagi kita buat perkara-perkara yang di luar sembahyang selepas daripada kita angkat takbir tu. Maknanya kita tak boleh dah buat. Contohnya apa? Perkara yang di luar sembahyang. Makan, minum, ketawa, bergurau dengan kawan, bercakap. Jadi bercakap, makan, minum, ketawa semua tu di luar daripada sembahyang. Apabila masuk sembahyang, Allahu akbar, perkara-perkara tadi tidak boleh buat dah. Tak boleh buat dah. Bila angkat takbir, Allahu akbar, bila kita takbir, Allahu akbar, takbiratul ihram, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ketawa, tidak boleh bercakap. Angkat telefon boleh tak? Kalau orang call kita, boleh jawab tak dalam sembahyang? Tak boleh pasal dia bercakap. Tak lagi kita duduk sembahyang, orang call kita, bunyilah telefon, kering. Kita pun jawab, hello, assalamualaikum, tunggu saat aku sedang sembahyang ni. Boleh tak macam tu? Tak boleh batal dah sembahyang kita sebab kita bercakap. Cakap itu di luar daripada sembahyang sebelum kita takbiratul ihram. Tu saya kata, bila kita takbiratul ihram Allahu akbar, maka perkara yang di luar sembahyang tidak boleh masuk, tidak boleh buat dalam sembahyang. Antaranya seperti makan. Makan kan. Boleh tak lepas angkat takbir tu minum air sikit? Boleh tak? Tak boleh. Batal sembahyang. Tu. Batal sembahyang sebab kita buat perkara-perkara yang di luar sembahyang. Bila sembahyang tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melawak, tak boleh bergelak, tak boleh cuek kawan. Tu kita sembahyang dan disudahi dengan salam. Sembahyang ni sudah dia di mana? Salam tu. Salam yang pertama lah. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu. Maknanya sudah sembahyang. Sebab hak wajib dia sembahyang, salam yang pertama tu yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sembahyang. Hak sebelah kiri tu sunat saja. Kita bagi salam belah kiri tu sunat. Yang wajib belah kanan tu. Selepas kita bagi salam tu kira sudah sembahyang. Maknanya kalau kita terkentut, contohnya kan, kita bagi salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada nak bagi belah kiri, kita kentut. Sembahyang kita sah tak? Sah lah sembahyang sebab belah kanan kita bagi dah. Maknanya sudah sembahyang tu kita bagi sebelah kanan tu. Lepas tu gaya nak bagi sebelah kiri, kita terkentut. Maka nak kena sembahyang lain kan? Tak payah lah. Sebab kita sudah dah. Kita bagi salam dah belah kanan lah. Belah kanan tu wajib. Tu. Tapi kalau duk tahiyat akhir tak ada nak bagi salam belah kanan, kentut siap dah. Fil alami innaka hamidun majid. Puat kentut. Tak ada nak bagi salam lagi.
Salam hak sebelah kanan tu tak dan lagi. Kentut siap dah. Kalau macam tu, sembahyang dia terbatal. Disebabkan dia kentut. Jadi dia kena pergi ambil wuduk lain, sembahyang semula. Sebab dia tak ada nak bagi salam. Tu. Jadi kalau dia sempat bagi salam yang pertama, tak sempat nak bagi salam yang kedua, lepas tu dia kentut, yang tu dia kira sah dah sembahyang dah. Sebab dia dah bagi salam yang pertama sebelah kanan. Baik, yang tu kena tahu lah. Baik, habis. Kita tengok lagi. Muka surat 50 dah. Berkaitan dengan ibadah. Ibadah solat fardu. Ni yang kita duk buat hari-hari ni. Sembahyang ni kita duk buat hari-hari ni. Bukan setahun sekali. Hari-hari sembahyang. Sehari 5 waktu. Tu pun ramai lagi yang tak erti. Ramai lagi yang tak tahu lah. Sah. Sah tak sah. Yang mana sunat, yang mana wajib dalam sembahyang. Sebab apa tak tahu? Sebab tak mengaji. Tak mengaji. Jadi jaga-jaga lah. Kalau kita sembahyang dalam keadaan kita tak erti, kita bimbang, kita takut, Tuhan tak terima sembahyang kita. Kita takut Tuhan tak terima sembahyang kita. Kita duduk sembahyang tungging terbalik setiap hari. Sehari 5 waktu. Pi akhirat esok Tuhan tak terima. Kita ingat pahala banyak kan? Mati-mati baru sedar kata Allah. Bila dah cek dah di negeri akhirat, dekat mahkamah Tuhan nanti, cek mana pahala sembahyang kita? Kosong. Sedangkan aku di dunia dulu aku sembahyang rajin. Bukan sembahyang fardu saja, sunat semua aku sembahyang. Sedangkan dia sembahyang dalam keadaan dia tak erti. Takbir tu wajib ke sunat? Tak tahu. Baca Fatihah tu sunat ke wajib pun tak tahu. Sampai terang tu dia sembahyang. Maknanya dia sembahyang tu dia ikut-ikut orang saja. Dia beramal, dia sembahyang itu dalam keadaan dia tak erti. Dia main ikut-ikut. Tok imam rokok, dia rokok. Tanya dia, rokok tu wajib ke sunat? Tak tahu dia kata. Aku tengok tok imam rokok, aku pun rokok. Kalau macam tu, kita bimbang lah. Kita bimbang. Sembahyang kita tu kita takut Tuhan tak terima. Sebab kita sembahyang dalam keadaan kita tak erti. Kita ikut orang. Tok imam rokok, kita rokok. Tok imam sujud, kita sujud. Bila orang tanya kita, sujud tu sunat ke wajib? Kita mula, betul garu kepala. Jadi, kita bimbang lah. Kita takut sembahyang kita tu Tuhan tak terima. Sebab kita sembahyang dalam keadaan tak erti. Jahil. Jadi, apa dia nak buat je lah? Kena mengaji. Kena mengaji. Kena mengaji lah. Buat amalan dengan ilmu, insyaAllah Tuhan terima. Kalau buat amalan, amal ibadah, tak ada ilmu, tak erti, pakai buat tiru orang angkat takbir, dia pun angkat takbir. Orang tanya angkat takbir tu sunat ke wajib? Hak wajib hak mana? Yang wajib tu hak sebut tu Allahu Akbar, hak tu yang wajib. Angkat takbir tu sunat saja. Kita angkat takbir tu wajib, salah. Salah lah. Kalau angkat takbir tu wajib, maka orang yang kudung dua tangan kudung tu macam mana? Yang kudung sini aksiden ni kan. Dua-dua putus tangan dah. Tak payah sembahyang. Sebab kata wajib angkat takbir. Dia tangan tak ada. Nak angkat je lah. Itu menunjukkan kata angkat takbir, angkat tangan tu adalah sunat, bukan wajib. Yang wajib adalah kita sebut tu. Kita sebut Allahu Akbar. Jadi orang yang kudung dua tangan tu wajib sembahyang. Sebab dia tangan tak ada. Tapi dia boleh sebut. Dia boleh sebut. Jadi hak sebut tu wajib. Takbiratul ihram nama dia. Baik, kemudian tengok syarat wajib solat. Syarat dia nak sembahyang ni dia ada syarat dah. Sebab tu saya kata tadi, biarlah kita sembahyang tu dengan kita tahu lah. Ni jangan sembahyang tapi tak tahu. Mana syarat wajib sembahyang pun tak tahu. Perkara yang membatalkan sembahyang pun tak tahu. Tu. Masuk waktu solat pun tak tahu. Semua pakai ikut orang saja. Tak sah lah. Kita takut sembahyang kita tu Tuhan tak terima. Na'udzubillah. Okey. Masa banyak lagi. Pukul 9.15 baru kita berhenti lah. Okey. Yang akidah tadi ingat lah. Akidah tadi kita sambung pula minggu depan. Muka surat 3 lah. Bawah sekali tu. Akidah tu tolong tanda lah. Muka surat 3 bawah sekali. Akidah. InsyaAllah. Baik, kemudian syarat wajib solat. Nak solat ni dia ada syarat dah. Syarat wajib dah. Sebab apa? Supaya yang diwajibkan solat, siapa yang diwajibkan solat,
Syarat wajib solat, ini siapakah yang diwajibkan solat tu? Siapakah yang golongan mana yang wajib sembahyang tu? Yang pertama orang Islam. Tu syarat yang pertama, nak sembahyang kena Islam. Kalau dia tu kafir, tak boleh sembahyang. Nak sembahyang kena Islam dulu. Kena Islam dulu. Kalau orang kafir sembahyang sah tak? Tak sah. Tak sah. Sebab apa? Dia kafir. Dia nak sembahyang, dia kena Islam dulu. Agama Islam. Contohlah orang kafir tu dia teringin nak sembahyang. Macam orang Islam sembahyang lah. Dia kena masuk Islam dulu. Tu syarat dah. Kalau dia sembahyang dalam keadaan dia kafir, tak sah sembahyang. Tak sah. Tu syarat yang pertama, kena Islam. Bukan orang kafir. Tapi sembahyang tu wajib tak atas orang kafir? Wajib. Wajib. Tapi yang menyebabkan tertegahnya mereka sembahyang, yang menyebabkan tidak sah mereka sembahyang adalah kerana mereka kafir. Mereka kafir. Baik, itu syarat yang pertama, kena Islam lah. Kita ni dah kira untung lah. Kita ni kira untung lah. Islam daripada keturunan. Tok Wan kita Islam. Mak ayah kita Islam. Kita dilahirkan pun Islam terus. Tak payah mengucap. Kalau orang kafir dah, orang kafir ni, dia mak pak dia kafir kan. Tak kira lah kafir India tu bangsa, Cina tu bangsa. Tak kira lah Kristian ke apa ke, kafir lah, kita kafir lah. Dia nak masuk Islam, dia kena mengucap tu. Kita tak, kita keturunan Islam. Daripada Tok Wan, atas pada Tok Wan tu lah, sampai Nabi Adam lah. Lahir-lahir terus Islam. Jadi bersyukurlah. Baik, kemudian syarat sah solat. Syarat wajib solat yang kedua adalah balighun. Baligh maknanya cukup umur. Bagi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, golongan lelaki, umur yang dihadkan baligh adalah 15 tahun. 15 tahun. Perempuan mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah 9 tahun. Kira baligh lah. Baik. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang ni, kadang-kadang lelaki tu tak sampai 15 pun. Tak sampai 15 pun. Baru 12, baru 13 dah baligh dah. Tahu mana kita baligh? Dia ada tanda-tanda dah. Antara tanda baligh adalah dia bermimpi. Bermimpi, kita kata apa? Bermimpi bersetubuh dengan perempuan. Maknanya dia bermimpi. Tu tanda-tanda baligh. Kemudian kalau kita tengok di segi zahir ni, kita dengar suara dia tu. Jadi orang lelaki ni, kalau budak-budak tu sebelum baligh tu suara dia kecil kan, suara dia biasa. Tapi bila dia baligh, dia suara dia besar, jadi besar. Jadi macam suara tu lain jadi besar. Tu tanda dia baligh tu. Perempuan, antara tanda dia baligh adalah keluar darah haid. Keluar darah haid. Darah perempuan tu lah. Darah setiap bulan. Jadi permulaan perempuan yang cukup umur itu adalah datangnya darah haid. Tu. Jadi syarat nak sembahyang kena baligh dulu, kena cukup umur dulu. Kalau tak cukup umur, maka tak wajib dia sembahyang. Tak wajib. Contohnya adik kita lah, umur 5 tahun kan, 5 tahun. Dia baru 5 tahun. Tak wajib dia sembahyang. Dia tak sembahyang pun tak berdosa. Sebab tak wajib lagi. Tapi kalau mak pak suruh dia sembahyang, dia sembahyang, maka pahala dapat kat mak pak. Sembahyang dia sah lah, tapi dapat kat mak pak dah. Tapi tak wajib lagi atas dia. Maknanya kalau dia tak sembahyang pun tak ada berdosa lah. Itu syarat wajib yang kedua. Yang ketiga, syarat wajib sembahyang adalah berakal. Kena ada akal. Bukan otak lah, akal. Otak ni semua orang ada otak. Orang gila pun ada otak. Lembu pun ada otak. Maknanya berakal. Maknanya akal dia berakal, dia boleh berfikir. Kalau orang gila, otak ada tapi dia tak ada akal. Dia tak boleh berfikir, akal dia rosak. Sebab tu dia gila. Antaranya lagi orang yang mabuk. Orang tengok orang minum arak kan. Dia mabuk. Bila mabuk, akal dia tak ada. Sebab tu dia tak boleh semayang. Dia semayang pun tak sah. Sebab apa? Sebab akal dia tak ada. Orang mabuk. Orang mabuk ni dia kena
Dia kena bagi hilang tu mabuk dia. Bila dia lega dah, dia akal dia elok balik, baru wajib balik sembahyang. Maknanya nak sembahyang itu kena ada akal. Kena ada akal fikiran. Tu. Macam kita lah, kita ni berakal lah kan. Berakal, boleh fikir. Dan yang keempat, syarat wajib solat adalah sampai seruan Islam. Kena sampai seruan Islam. Maknanya macam kita ni sampai seruan lah. Sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni, banyak orang mengajak agama kan. Dalam TV pun ada, radio pun ada, dalam YouTube, dalam Facebook. Jadi golongan mana yang kita tak sampai seruan ni? Golongan yang kita kata buat misal lah, duduk tengah hutan tu. Tengah hutan Afrika tu. Duduk tengah hutan Afrika. Surau pun tak ada. Masjid pun tak ada. TV pun tak ada. Laptop semua tak ada lah. YouTube pun lagi tak ada lah. Maknanya teknologi semua tak ada. Duduk lah hutan-hutan tu. Afrika, tengah-tengah hutan tu. Orang azan apa pun tak ada. Tak dengar. Duduk dengar bunyi. Binatang-binatang lah dalam hutan tu. Maka orang itu tak diwajibkan sembahyang. Kerana tidak sampai seruan. Tidak sampai seruan Islam pada dia. Tu. Kemudian yang kelima, berkeadaan sedar. Orang tersebut berkeadaan sedar. Ataupun waras. Akal fikiran dia waras. Dia bukan orang gila. Lebih kurang macam tadi lah. Dia berkeadaan sedar. Maksudnya dia tak mabuk. Tak pitam. Kalau pitam tu pensan lah. Pensan dia tak sedar. Dia pensan, dia jatuh pensan. Dia tak sedar lah. Dia tak sedar. Orang buka baju dia pun dia tak sedar lah. Dia tak sedar. Baik. Tu maknanya orang tu tersebut tak diwajibkan sembahyang lagi. Sebab dia tak sedar. Baik. Dia nak sembahyang ni, syarat dia kena sedar. Dan syarat yang keenam, syarat wajib sembahyang, wajib solat adalah suci daripada haid dan nifas bagi perempuan lah. Bagi orang perempuan, yang ni orang perempuan lah, orang lelaki tak ada. Orang perempuan dia kena suci daripada haid. Haid orang perempuan. Kebiasaan berapa? Kebiasaan dia. Lama mana mai? Lama mana dia mai? Kebiasaan dia. Paling lama 15 hari ya. Yang tu orang perempuan kena tahu lah, kena tahu. 15 hari, 15 malam, tak? Paling sedikit sehari semalam. Kebiasaan seminggu kan? Kebiasaan seminggu, haid. Paling lama 15 hari lah, 15 hari. Kalau tak silap saya, 15 hari. Paling lama lah. Tu haid orang perempuan tu, darah yang keluar melalui faraj perempuan tu. Melalui kemaluan perempuan, darah haid. Jadi perempuan ni dia kena suci daripada haid tu baru wajib sembahyang. Kalau dia haid dalam keadaan datang darah, datang bulan, maka dia tak wajib sembahyang, tak disembahyang, cuti sembahyang. Jadi orang perempuan ni dia istimewa sikit. Walaupun dia datang darah bulan, darah haid, dia boleh cuti sembahyang. Tu boleh cuti sembahyang. Tu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi pada perempuan. Tak payah ganti. Tak payah ganti. Cuti sembahyang. Kita orang lelaki tak ada cuti dah. Hang sakit ke? Hang kena COVID ke? Selagi mana ada akal, wajib sembahyang. Tak ada cuti. Jangan duk kata, "Tak, saya uzur." Tak ada sembahyang. Uzur apa? Orang lelaki. Mana ada orang lelaki kena haid? Tak ada lah. Orang perempuan lah. Jadi orang perempuan, dia ada cuti. Ketika mana cuti? Ketika datang haid. Kemudian, dan nifas. Nifas ni bagi perempuan juga. Nifas ni darah selepas bersalin tu. Darah selepas melahirkan anak. Kebiasaan dia 60 hari. 60 hari tak silap dia. Kebiasaan dia 60 hari. Kebiasaan dia 40. Bukan 40 apa hari dah, tak ingat. Kebiasaan dia paling lama 60 hari. Paling lama. Darah nifas, iaitu darah selepas melahirkan anak. Jadi dalam keadaan dalam tempoh tu dia tak payah sembahyang. Cuti sembahyang. Cuti, tak payah ganti. Tu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang perempuan. Tidak ada pada lelaki lah. Orang lelaki ni selagi mana ada akal, walaupun aksiden ke apa ke,
lagi mana akal tu duduk elok-elok, kena semayang lah. Tapi dia ada cara dia lah. Kalau sakit, dia ada cara dia. Bukan boleh buat macam orang sihat kan. Sakit, sembayang cara sakit. Orang sihat, sembayang cara orang sihat. Kemudian dalil wajib solat. Mana ada dalil? Mana ada bukti yang kata Tuhan suruh sembayang tu? Mana ada dalil dah? Tuhan kata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Artinya dan berdirikanlah. Maknanya tunaikanlah. Oleh solat. Tunaikan olehmu akan sembahyang. Dirikanlah olehmu akan solat. Sembahyang. Dan tunaikanlah ini. Dan bayarlah zakat. Tunaikanlah zakat maknanya bayar zakat. Itu Tuhan suruh dalam Quran tu. Surah Al-Baqarah ayat 110. Jadi bila Tuhan suruh ni, maknanya wajib. Wajib pada syarak. Sembahyang 5 waktu tu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Wajib kena sembahyang. Siapa tak sembahyang, dosa besar lah. Pasal dia wajib syarak. Baik. Kemudian info, orang yang sudah mencapai umur baligh mempunyai tanda-tanda dah. Macam mana kita nak cam kata seseorang kanak-kanak lah kita kata, budak-budak tu yang sudah baligh, yang sudah cukup umur. Macam mana kita nak cam? Dia ada tanda-tanda dah. Yang pertama, al-ihtilam. Al-ihtilamu bahasa Arab. Apa dia al-ihtilam ni? Keluar air mani, sama ada secara sedar atau tidak sedar. Bagi kaum lelaki dan perempuan. Budak lelaki dan budak perempuan. Tanda kata dia balik, dia keluar air mani. Keluar air mani. Keluar air mani. Keluar air mani sama ada dia duduk sedap-sedap keluar mani ke, ataupun secara tak sedap. Tak sedap ni duduk tengah tidur. Tengah duduk tidur, mimpi bersetubuh dengan perempuan. Mimpi kahwin ke apa ke. Tu. Tiba-tiba bangun pagi tu tengok basah keluar dah. Basah kain dah. Basah sikit, bukan basah macam kita mandi tu dah. Dia keluar basah, dia bergetah sikit tu. Bukan macam ayak biasa ni. Ayak mani ni dia bergetah sikit. Dia rasa ni apa dia, gam ke apa ni. Itulah ayak mani. Kebetulan semalam dia mimpi pula, mimpi kita kahwin. Maka dia adalah baligh. Maknanya dia dah baligh lah. Dia wajib sembahyang lah. Ataupun dia keluar tu secara sedap. Budak-budak tu, budak lelaki tu, duduk tengok perempuan lawa. Lawa. Teliur, kita kata teliur lah. Macam kita tengok aiskrim tu. Macam kita tengok ayam goreng tu. Teliur sungguh, ish. Dia tengok perempuan macam tu. Tiba-tiba keluar air mani. Maka dia dah kira baligh. Dikira baligh. Maka dia wajib sembahyang. Kemudian yang kedua, tanda kata baligh adalah tumbuh bulu ari-ari. Tumbuh bulu ari-ari. Tahu tak bulu ari-ari ni benda? Bulu kemaluan tu lah. Kita cakap terus lah. Bukan ni bukan lucah lah, ni cerita betul. Tumbuh bulu ari-ari nama dia. Bulu-bulu sekitar kemaluan kita tu. Bila tumbuh tu menunjukkan kata kita sudah baligh. Kita sudah baligh, maka wajib kita sembahyang. Siapa tak sembahyang, dosa tanggung sendirilah. Tanggung sendiri. Dan yang ketiga, tanda kata baligh adalah umur mencapai 15 tahun. Di sini dia buat gambar lelaki dan perempuan kan. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam kitab lain, dia kata 15 tahun itu untuk lelaki lah. Perempuan, mazhab kita Syafi'i 9 tahun. Maknanya bila kita dah sampai umur 9 tahun, pergi perempuan, lelaki 15 tahun, walaupun dia tak bermimpi, walaupun dia tak keluar air mani, dia tu kira baligh, sudah cukup umur, maka wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Dan yang keempat, haid. Haid orang perempuan lah. Untuk orang perempuan dia keluar haid, darah haid. Tiba-tiba tak pernah tengok darah haid ni, tengok keluar banyak pula tu. Jangan risau lah, itu bukan darah penyakit,
Bukan darah sebab luka apa tak. Dia kata, kenapa ni? Pacat ke apa tak? Itu adalah darah haid. Haid adalah darah yang keluar melalui kemaluan perempuan ketika mana dia berumur yang telah cukup umur lah. Tu. Jadi itu tanda kata dia baligh. Maka dia wajib semayang. Yang kelima ni hamil. Hamil ni macam mana? Hamil. Hamil ni saya tak jumpa pula. Baik. Yang ni yang kelima tu kita tangguh tu. Hamil tu. Sebab saya tak pernah jumpa tu. Baik, habis. Baik. Seterusnya syarat sah solat. Syarat sah solat. Jadi sembahyang ni dia ada syarat dah. Syarat sah dah. Ya, perkara yang perlu dipenuhi bagi memastikan solat itu diterima. Itu dimaksudkan dengan syarat sah solat. Syarat sah sembahyang. Maknanya perkara tersebut mesti kena ada lah. Kalau tak ada perkara tu, maka sembahyang kita tidak sah. Itu maksud dah. Yang pertama, syarat sah solat adalah menutup aurat. Aurat kita kena tutup. Dalam sembahyang kena tutup. Aurat lelaki macam mana? Di antara pusat hingga lutut. Maknanya dalam sembahyang, kalau dia tak pakai baju, sah tak? Perempuan, orang lelaki lah, orang lelaki. Dia pakai kain atas pada pusat. Kain dia labuh sampai bawah lutut, sah tak sembahyang? Sembahyang sah. Tapi tak berapa nak comel lah. Sebab sembahyang lah. Sembahyang ni menghadap Allah. Sembah Allah, jadi tak pakai baju. Nampak kurang adab. Jadi kita ni kena beradab, kena pakai elok lah. Sebab kalau kita sebelum PKP dulu, kita nak keluar rumah, mesti kita pakai lawa-lawa. Nak pergi kenuri ke, kita boleh pakai pula lawa-lawa, semak-semak, wangi-wangi. Tapi bila kita nak sembah Allah, kita tak pakai baju. Orang lelaki lah, orang lelaki. Pakai kain atas pada pusat, bawah pada lutut. Kain dia labuh. Sembahyang sah tapi adab, tidak beradab. Tidak beradab dengan Tuhan. Kita dengan manusia, bila kita nak pergi jumpa, kita pakai dengan wangi, dengan baju elok, dengan tutup aurat, dengan sempurna elok. Tapi bila nak sembah Allah, kita tak pakai baju. Apa kata kita pergi jumpa kawan, kita tak pakai baju, rasa malu tak? Malu tak? Kan? Malu, tak pakai baju jumpa orang, malu. Tu. Jadi dengan Allah Ta'ala pun kita kena lebih malu. Baik. Jadi syarat yang pertama kena tutup aurat. Kemudian orang perempuan pula, syarat dia apa ni? Aurat dia benar. Aurat dia seluruh tubuh dia, kecuali muka dan dua tapak tangan. Yang tu saja aurat dia. Dalam sembahyang tu kena tutup. Kena tutup aurat. Bukan kata aurat ni kena balut lah. Kadang-kadang setengah tu balut aurat dengan tutup aurat ni tak sama. Balut aurat ni dia pakai baju ketat-ketat pun kira balut lah. Balut aurat tu. Padahal tak tutup sebab ketat, nampak punggung, nampak bentuk paha, nampak bentuk badan. Tu tak boleh. Tu dikira tak tutup aurat sebab nampak bentuk. Dia kena pakai baju yang labuh. Perempuan lah, yang longgar. Tidak boleh pakai ketat-ketat. Kalau kita tengok sekarang ni, daripada kecil dah pakai dah keluar ketat-ketat kan. Maknanya itu atas tanggungjawab ibu bapa lah. Dia kena tegur anak dia pakai seluar ketat, pakai baju ketat, nampak punggung korang, nampak bentuk punggung tu, nampak bentuk paha tu. Tak boleh. Perempuan haram tak tutup aurat tu nama dia. Dalam sembahyang kalau dia pakai macam tu tak sah sembahyang dah. Sebab tak tutup aurat, dia kena pakai kelekung lah, labuh, lindung, tutup semua. Nampak muka kan. Tapak tangan tu dibenarkan lah. Tapak tangan yang lain kena tutup. Itu aurat lah, aurat. Kemudian syarat sah solat yang kedua adalah suci daripada hadas kecil dan besar. Apa maksud hadas kecil? Kecil besar mana? Bisa nampak ke hadas kecil? Hadas kecil kita boleh nampak ke dengan mata kepala kita? Hadas besar mana? Hadas kecil besar mana? Tu. Kalau orang tanya kita boleh jawab tak? Mereka kata kena suci daripada hadas kecil. Hadas kecil ni dia besar mana? Kecil tu besar mana? Baik, dimaksudkan
Bukan setengah tu jawab hadas kecil ni kencing dia kata. Hadas besar tu berak dia kata. Pandai dia jawab tu. Padahal jawapan tu salah. Bukan hadas kecil tu kencing. Hadas besar tu berak, bukan macam tu. Baik, hadas kecil ni maksudnya suatu najis yang maknawi, najis yang kita tak boleh nampak dengan mata kepala. Dia ada di mana? Dia ada di anggota wuduk kita. Mana ada anggota wuduk kita? Muka ni, muka. Kemudian dua tangan, anggota wuduk kita, dua tangan kiri dan kanan, dua tangan, betul? Kepala, dan dua kaki. Jadi apabila kita tidak ada wuduk, contoh dia, kita tak ada wuduk maka najis tadi, najis yang kata yang tak boleh dilihat dengan mata tu, najis maknawi nama dia. Najis yang tak boleh dilihat dengan mata kepala. Dia ada di anggota wuduk tadi. Dia ada di sini, dia ada di tangan. Jadi macam mana kita nak hilangkan najis tadi tu? Kita kena ambil wuduk. Bila kita basuh muka, maka najis tu jatuh. Najis yang tak nampak tadi tu dia akan jatuh. Bila kita basuh tangan, dia akan jatuh. Basuh tangan kiri jatuh, basuh kaki pun dia akan jatuh. Bila kita ambil wuduk, maknanya kita tak berhadas. Kita tak berhadas kecil. Sebab kita dah ambil wuduk tadi. Bila kita basuh tangan, dan najis tu jatuh. Tu dimaksudkan dengan hadas kecil. Maknanya bila kita tak ada wuduk, najis bila kita tidak ada wuduk, maka najis tersebut ada automatik di anggota wuduk kita. Tu maksud hadas kecil. Bukan kencing. Hadas kecil tu bukan kencing. Kita kencing pula. Baik, habis. Kemudian hadas besar ni, apa dia pula dah? Besar mana? Bukan berak lah. Ada yang kata berak. Bukan. Hadas besar ni adalah najis juga. Najis yang bangsa tak dapat dilihat dengan mata kita, yang dipanggil najis maknawi. Najis yang tak dapat dilihat dengan mata kepala kita, yang mana dia ada di seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita. Jadi macam mana kita nak hilangkan hadas besar tu, najis tadi tu? Kita kena mandi wajib. Mandi wajib. Mandi kena basuh semua. Kena sampaikan air ke seluruh anggota tubuh badan. Sekalian bulu-bulu yang ada kena ayak. Sebab tu mandi wajib ni dia kena berdiri dan kena duduk. Kalau berdiri saja, tak duduk tak boleh. Sebab contohnya punggung kita lah. Bila kita berdiri dia rapat tu, ayak tak masuk celah-celah punggung, tak boleh. Dia kena duduk, kena jurus ayak masuk celah-celah punggung. Celah-celah tu lah. Mana ada celah tu, kena sampaikan, wajib sampaikan air. Sebab tu mandi wajib ni kena, ada kala kena berdiri, ada kala kena duduk. Dia tak boleh berdiri saja. Duduk saja pun tak boleh. Dia kena berdiri dan duduk. Ada ketika kita nak basuh di celah-celah, kena duduk contoh macam perempuan lah, bila bercangkung, yang mana nampak tu di kemaluan dia tu kena basuh. Kena basuh, kena sampaikan air. Wajib. Kalau dia berdiri, dia tak nampak. Dia terkapit kan, macam punggung terkapit kan. Dia wajib sampaikan ayak di celah-celah tu. Wajib, bukan sunat lah. Kalau dia mandi tak sah, sembahyang dia tak sah, puasa dia tak sah, semua tak sah. Tanggunglah. Dia sembahyang tak sah. Sembahyang dalam keadaan berhadas besar. Jadi itulah, bila kita berhadas besar saja, contohnya kita keluar air mani, maka kita tu dipanggil berhadas besar tu. Maka najis maknawi tadi dia ada di anggota, dia ada di keseluruhan badan kita. Jadi macam mana cara nak hilangkan najis tu? Kena mandi wajib. Mandi wajib. Kena mandi wajib. Tu. Kena tahu lah kita ni bukan kau hari kau kecil. Macam kamu pelajar kafar darjah 5, tahun depan darjah 6. Tingkatan 1, tingkatan 2, kau besar. Kalau yang ni pun tak pernah mengaji, bahaya besar lah. Bahaya besar. Sebab kalau harap mak pak kadang-kadang dia tak cerita dah kan. Kadang dia segan. Nak cerita bab-bab macam ni, segan. Padahal tu tanggungjawab ayah. Tanggungjawab ayah tu. Kena ajak anak-anak. Ajak berkaitan bab-bab. Tapi ayah kadang segan. Ayah hantar pergi mengaji. Kena mengaji lah. Ustaz kena ajak. Ni ustaz duk ajak lah sikit-sikit ni. Kamu kena tahu. Kena tahu. Apa itu hadas besar. Atau apa itu hadas kecil. Sebab kita semakin hari semakin besar. Bila kita dah meningkat, tua esok kita nak kahwin. Nak ada anak, tapi kita hadas besar pun kita tak tahu apa dah. Hadas kecil pun tak tahu lah. Masalah besar. Baik. Jadi insyaAllah. Okey, nanti masa pun dah 9.14 dah.
Okay, nanti kita akan sambung balik lah syarat sah solat ni kita akan sambung balik insyaAllah minggu depan, hari Khamis lah, pukul 9.15 insyaAllah. Tolong tanda lah, tanda muka surat 51, bahagian ibadah muka surat 51, bahagian akidah tadi muka surat 3 lah, bawah sekali insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu tuition kita malam ini, tuition ulum syariah, ibadah dan akidah insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz terangkan tadi, para pelajar sekalian dapat faham dan dapat amalkan lah. Jika ada soalan-soalan UPKK, bertanyakan berkaitan apa yang saya telah cerita tadi tu, jawablah jawapan yang telah saya jelaskan tadi lah. Baik, jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, minggu depan kita jumpa lagi hari Khamis pukul 9.15 mula, hari Jumaat pukul 8.15 insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan kita masing-masing. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.